Hello, Assalamualaikum semua. So, welcome back to Free PC YouTube channel di mana kita akan bahaskan tentang MCU news, Marvel rumors, Marvel theory dan everything about Marvel. Okay, so dalam video kali ini adalah sesi correct plot part 2 untuk Spider-Man Across the Spider-Verse. Okay, so kita sekarang ni berada dalam correct plot, which mean dalam video ni akan mengandungi banyak sangat teori. Okay, so take it with a grain of salt. Dan a pretty reminder kepada korang semua yang belum lagi tonton Spider-Man Across the Spider-Verse, aku sarankan untuk korang tutup video ni and pergi booking tiket tengok cerita dulu and then baru datang ke sini balik. Okay, dalam video kali ni aku akan cakap tentang Miles 1610 dan juga Miles Earth 42 dan juga my hope for Spider-Man Beyond the Spider-Verse yang akan muncul pada tahun depan. Tapi ada dengar-dengar kata dah keluar rumours dan juga spekulasi di mana Spider-Man Beyond the Spider-Verse dia punya tarikh keluaran untuk filem tersebut akan dianjakkan lagi. Tapi aku faham je, sebab filem Spider-Man Across the Spider-Verse pun nak keluarkan filem ni makan masa 5 tahun, dan nak nampak apa Spider-Man jumpa dengan cameo-cameo Spider-Man yang lain pun makan masa dalam 4 tahun. So I think it's okay for me untuk tunggu lama sedikit. Tapi tak nak lama sangat sampai bertahun-tahun kan, sebab tak silap aku dia dah buat production, dia dah buat animation untuk Spider-Man Across the Spider-Verse ni sekaligus dengan Beyond the Spider-Verse. Ada juga sikit demi sikit dia dah buat, cumanya voice actor pun even Hailey Steinfeld dia dah kata dia tak ada buat lagi untuk voice Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Tapi tak apalah, so kita tunggulah another good news kepada kita semua. Berkemungkinan kita akan dapat Miles Morales live action nanti. Tak tahu bila yang live action akan keluar, tapi ya, kita tunggu. There's a few good news untuk Miles Morales sendirilah. Okay, so let's talk about Miles Morales Earth 1610 versus Miles Prowler Earth 42. Okay, so ceritanya bermula apabila mereka berdua ni muncul di dalam the end credit scene lah, the ending scene untuk Spider-Man Across the Spider-Verse, di mana Miles Morales menyangkakan dia sudah pun lari daripada Spider Society dan pulang ke dunia yang asal, dunia yang sebenar, tetapi rupa-rupanya dia tercampak ke dunia yang lain, iaitu Earth 42. Macam mana dia boleh tercampak ke situ adalah disebabkan spider yang menggigit Miles Morales itu adalah daripada Earth 42. So apabila Miles Morales pergi ke portal ataupun pergi ke mesin yang ada dekat Spider Society tu, yang supposedly menghantar orang tersebut ke dunia yang asal, ke universe yang asal, tetapi Miles Morales disebabkan dalam DNA dia ada DNA seekor labah-labah daripada Earth 42, so dia dicampakkan daripada daripada mesin tu ke Earth 42 lah, bukan Earth 1610. So ceritanya bermula apabila Miles dia mengatakan kepada maknya, iaitu maknya dalam Earth 42 mengatakan dia adalah Spider-Man. Tapi the thing is, mak dia menyangkakan, oh, is this the party Halloween, that kind of stuff lah. Macam, oh, kau tengah berpura-pura ke, kau tengah bermain-main ke. Nah, mak dia cakap macam tu kan. And Miles macam terpinga-pinga, macam, what the heck, kenapa mak aku macam tak tahu Spider-Man ni siapa? And even kita semua pun dalam wayang tu macam, what is happening right now kan? Dan tiba-tibanya uncle dia iaitu Aaron Davis ada dalam Earth 42 tu, dan dia masih lagi hidup dan juga membantu keluarga Miles. Tak kira lah bantuan dari segi apa kan. So uncle Aaron dia cakap, kenapa kau ubah rambut kau kan, gaya rambut dreadlock kau kan? Oh ya. Miles macam bengong, macam apa jadi ni sebenarnya. Betul. And Karen cakap, okay, jom ikut aku, kita ada kerja nak kena buat, kita kena menyelinap ke apa something lah. Miles pun just follow the flow, nak tengok apa yang jadi. Tiba-tiba bila dia dah sampai ke rooftop tu, dia diserang oleh seseorang lah. Yang seseorang itu adalah Prowler. Okay, but the thing is, dalam dunia Earth 42, Prowler is not Uncle Aaron Davis. Dan dekat rooftop tersebut juga kita nampak salah satu figure yang besar ataupun salah seorang watak yang besar dalam kehidupan Miles Morales, iaitu bapaknya sendiri. Okay, bapak kepada Miles Morales sudah pun mati. Itu sebenarnya image tu dia menampakkan seperti Iron Man sebenarnya dalam Spider-Man Far From Home, yang mana menunjukkan seseorang figura yang besar sudah pun matilah, sudah pun hilang kan. So tiba-tiba dia dicampakkan dalam satu gudang, something like that, dan ada Miles cakap dekat Uncle Aaron kan, dia cakap macam, oh, I know you are good uncle dan sebagainya, sebab dia tahu uncle dia pun dah memberikan nasihat kepadanya. Uncle dalam Earth 1610, uncle dia kata, I want you to look up on me. Aku nak kau tengok aku ni sebagai seseorang yang kau bangga, tapi kau jangan ikutlah benda-benda yang buruk yang aku buat selama ni dan sebagainya lah. So supposedly daripada kata-kata Miles kepada Uncle Aaron tu, dia ingat ke macam Uncle Aaron ni adalah Prowler. So dia naklah macam pujuk Uncle Aaron ni untuk macam
berbaik dengan dia sebab dia ada misi yang lagi besar untuk selamatkan bapaknya dalam Earth 1610. Tapi Uncle Aaron Davis tu kata he's not Prowler. Tiba-tiba ada seorang lagi yang datang yang agak kurus badannya, dan kita tahulah di exact moment bila dia muncul, kita tahu Mamat tu siapa lah sebenarnya. Aku tak tahulah, maybe some of you guys tak tahu. And the Prowler dalam Earth 42 adalah Miles Morales sendiri. So masa tu memang momen yang mengejutkan lah, dan Miles memujuk Miles 42 ni untuk tolong dia, lepaskan dia untuk dia selamatkan bapak dia. Tapi Miles 42 kata, oh, it's your dad, it's not our dad. Bapak kau dah mati kan. Something like that. So menunjukkan momen dekat situ, situasi yang agak tegang di antara Miles 42 dan juga Miles 1610. What's going to happen after this? We don't know about it yet. Ada jugalah ada satu scene ataupun satu audio yang sangat-sangat menarik pada ending scene tu, yang sangat-sangat menekankan tentang bandar dalam Earth 42 tu sangat chaotic, sangat bermasalah, full of crime. Okay? Dan satu pasukan yang disebut-sebut dalam momen tersebut, dalam ending scene tersebut adalah Sinister Six. Okay? So sebenarnya dia ada banyaklah banyak Easter egg, okay, yang menunjukkan siapakah members kepada Sinister Six tu. Tapi aku dan juga Abang Nazir beranggapan bahawa the original line-up untuk Sinister Six muncul dalam Beyond the Spider-Verse nanti. Kita akan dapat tengok lah. Berkemungkinan Rhino, Electro, Doc Ock sendiri, Green Goblin. I'm not sure adakah dia ada dalam Sinister Six nanti. So yeah, but literally bandar tersebut dikawal oleh Sinister Six. Tapi mungkin anda macam terfikir macam, okay, bandar tersebut dikawal oleh Sinister Six, tapi Uncle Aaron Davis dia cakap macam, okay, kita kena menyelinap, kita ada kerja nak buat. Why in the hell dia perlu menyelinap? Okay, so this is going to be my theory about this thing, and aku rasa there is a huge possibility untuk teori ni jadi salah, but take it with a grain of salt. Okay, so dalam ending scene tu tersebut, dia menunjukkan kepada kita Miles Morales Earth 42 is an evil person, seorang yang jahat. Sepatutnya Miles Morales Earth 1610 yang sepatutnya jadi Prowler, bukannya Miles 42. Miles 42 destiny and born to be a Spider-Man. Lahirnya sepatutnya jadi Spider-Man untuk Earth 42 tu. But let me get this thing straight lah, okay? Ramai yang menganggapan di mana Miles Morales 1610 supposed to be Prowler disebabkan apabila Peter Parker dalam Earth 1610, bila first time dia berjumpa dengan Miles Morales, kan, kita ada nampak macam spider sense yang berwarna hijau dan juga purple, and terus on the spot semua menyangkakan Miles dalam tu supposed to be Prowler. Tapi aku nak proof yang this theory is wrong disebabkan, okay, Miles Morales is a good kid. Is a good people. No matter what universe you live in, he is a good kid sebabnya dia ada sebuah family yang sangat-sangat menyokongnya. Bukanlah menyokong macam mana, tapi seorang family yang baik lah. Ayah dia baik, mak dia pun baik. Okay? So Miles Morales dibesarkan dengan family yang bagus. Even dalam Earth 42 pun, Miles Morales dia punya mak, apabila Miles kita ni 1610 jumpa dengan mak Miles Morales Earth 42, she is a good mother lah. Dia seorang mak yang baik. Dia bukannya mak yang terlibat dengan drug cutter ke tidak. Okay, so dekat sini my theory is, aku menyangkakan kedua-dua Miles Morales ni supposedly untuk lahir sebagai seorang Spider-Man. Cumanya Earth 42 is going to be an original Spider-Man dalam Earth 42, but dalam Earth 1610 Miles Morales destiny to be Spider-Man, cuma bukan masanya lagi untuk jadi Spider-Man. That is the reason why Laba-Laba 42 tu memilih untuk menggigit Miles, tak kira apa jua keadaan, sebabkan that is the canon event. So canon event untuk Miles Morales supposed to be dia digigit oleh Laba-Laba, cumanya scene tu berlaku dengan sangat-sangat awal. Dia menjadi Spider-Man tu sangat-sangat awal yang menyebabkan Spider-Man the original Spider-Man untuk 1610 Peter Parker mati. Okay, so itu anggapan aku. So that means Fit, macam mana kau cakap tiba-tiba ada dua Spider-Man pula? Bukan patut satu je ke? Satu Spider-Man, satu Prowler. Okay, the thing is about Miles Morales. Dia punya penampilan dalam ending scene tersebut memang menampakkan dia seperti seorang yang jahat tau, yang seorang evil. Kita pun dikenali dengan Prowler ni. Prowler is antagonist, seorang yang jahat. Tapi Uncle Aaron Davis seorang baik dalam Earth 1610. That is the message kepada kita. Earth 42 is full of crime. It's a world, dunia tanpa seorang Spider-Man. Okay, dapat mesej-mesej ni. Tapi korang kena ingat satu benda. Kalau ada kejahatan, mesti ada kebaikan. Kalau dunia itu gelap, mesti akan ada cahaya. Tak kira apa sahaja keadaan pun, mesti
teori tu, konsep tu mesti berlaku sebegitu. Okay, tanpa seorang penjahat takkan wujudnya seorang superhero. So my theory is, my wild theory is, aku tahu sama ada this theory akan diguna pakai untuk Spider-Man Beyond the Spider-Verse is Miles Morales Earth 42 is a good guy. Ya, cumanya maybe method dia berbeza. Dia macam, dia Prowler tapi he is a good guy, yang mana yang akan bertempur dengan Sinister Six dan sebagainya. That is my wild theory lah. Aku tak tahu adakah ini akan betul ataupun tidak. Walaupun dia cakap, oh tu bapak kau, kenapa aku nak selamatkan bapak kau dan sebagainya. Dia cakap macam tu kan. Tapi aku ada macam firasat lah, macam kenapa aku rasa dia ni bukan seorang yang jahat kan. Betul, aku fikir-fikir, okay, this theory mungkin boleh terjadi lah, di mana Miles Morales Earth 42 tu is not an evil at all. Okay, tak jahat langsung, cuma dia diberikan watak sebagai Prowler instead of menjadi seorang Spider-Man. That is my wild theory lah tentang Miles Morales versus Miles Morales. Okay, 1610 dan juga Earth 42. Aku dapat rasakan mungkin kalau dia akan ada pertelingkahan lah di awal waktu, tapi dia akan sampai dalam satu kata sepakat di mana whoever your enemy is, Miles Morales 1610 is my enemy too. Macam tu lah. Dia macam tu lah. Aku tak tahulah. Dia maybe aku ni macam dramatik sikit lah. So dia akan ada konflik lagi, tapi Miles Morales akan bergabung untuk tamatkan segala penceritaan ini. Okay, so that is about Miles Morales versus Miles Morales. So kita pergi kepada my hope for Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Dekat sini kita akan ada percanggahan pendapat sikit lah. Okay, tapi aku faham kenapa benda ni terjadi, because this film itself explain tentang multiverse, sedangkan MCU punya multiverse sedang cacah merbak sekarang ni. Sony Spider-Man Universe pun tengah cacah merbak, termasuklah dengan Spider-Man The Spider-Verse ni lah termasuklah. Okay, so dia susah sikit nak connect sebab teori fizik yang digunakan, storyline, timeline pun tidak kena lah. Dia macam bercampur bau. Okay, so aku faham kenapa kita akan ada percanggahan pendapat kat sini, tapi it's fine. So my theory is Spider-Man Beyond the Spider-Verse akan berakhir dengan dua cara. Okay, dua cara. Sama ada you nak letakkan Spider-Man trilogy Spider-Verse ni ke dalam MCU, bukannya officially letak, maksud aku dia akan direferenskan dalam Secret Wars nanti ke. Yang maksud dekat teori pertama ni, the ending scene of Spider-Man Beyond the Spider-Verse akan dikaitkan dengan filem-filem SSU dan juga filem-filem MCU untuk melengkapkan lagi the story of the multiverse. Okay, itu adalah teori pertama. Which is teori pertama ni akan melibatkan jugalah incursion dan sebagainya. Berkemungkinan Spider-Man Beyond the Spider-Verse lagi sekali dia akan tergantung dan akan bawa kepada live action Miles Morales. Bukannya dunia animasi Miles yang kita tengok ni 1610, dia daripada animasi tiba-tiba dia jadi dunia nyata. Tak, aku tak rasa dia akan jadi macam tu. Aku lebih merasakan Spider-Verse itself, tentang Miles Morales itself, adalah seperti satu eksperimen kepada orang semua, tanggapan orang semua tentang penerimaan Spider-Man berkulit hitam. Okay, so bila setakat ini overall Spider-Man Into the Spider-Verse dan juga Spider-Man Across the Spider-Verse diterima ramai. Kita tengok macam mana Beyond the Spider-Verse nanti, dan kita akan muncul live action Miles Morales. Dan mungkin Miles Morales punya origin story pun tidak akan diceritakan sama seperti Spider-Man Tom Holland. That is my theory lah. Dan the ending scene of Beyond the Spider-Verse, dia akan tergantung, dia akan melibatkan incursion, lebih besar lagi skopnya. Okay, tu yang pertama, yang melibatkan multiverse saga, the whole MCU, the whole SSU. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu filem ni baru saja pagi tadi sebenarnya berita tentang Spider-Man Across the Spider-Verse is going to be the final project untuk Spider-Verse. So lepas ni tamat lah kat situ. Cerita tentang Miles Morales tamat lah kat situ. Multiverse, Spider-Verse semua tamat kat situ, dia cakap. Okay, dia masih boleh connect dengan multiverse tadi lah. Tapi my theory yang kedua ni, dia akan go for grounded, which mean dia takkan menyentuh multiverse, dia takkan sentuh Madam Web, dia takkan besarkan lagi skop tu. Tapi the title itself, Beyond the Spider-Verse, is all about Miles. It's all about Miles finding himself to be a true Spider-Man. Dalam Into the Spider-Verse, ini adalah penerimaan diri dia sendiri. Macam mana nak jadi Spider-Man is a leap of faith. Dalam Across the Spider-Verse,
kali ni bukan kau seorang je menentang dengan diri kau, kali ni semua orang lain menentang juga kau. Okay, dan Beyond the Spider-Verse is all about acceptance that you are born to be a Spider-Man. Kau berhak menjadi Spider-Man, kau layak jadi Spider-Man. Bermaksud kat sini, ni gila sikit lah. Dia akan ada time reset sikit lah ni. Macam mana time reset tu, maksudnya memadamkan segala-gala time branch tau. Daripada Web of Destiny tu kan, dia dah bercampur-campur kan. Dia akan reset everything, start daripada awal balik. Macam mana Miles Morales akan digigit oleh laba-laba dan hentikan Jonathan On daripada mengambil laba-laba 42. Which mean kat sini dia akan berkait dengan timeline, time travel. Kalau Across the Spider-Verse is all about travel through dimensi, travel through universe dan sebagainya. Tapi Beyond the Spider-Verse akan ada kemungkinan yang besar akan ada time travel untuk erase everything, untuk erase the moment of Jonathan On mengambil Spider-Man 42, dan Miles Morales akan start balik dia punya life. Itu dia agak gila sikit lah reset tu. Dan tapi aku rasa tak ramai yang akan suka lah tentang cerita ni. Tapi apa yang best tentang teori yang kedua ni, dia lebih, siapa yang minat Miles akan rasa suka lah, akan rasa macam kesian gila lah kat Miles. Lepas kau dah lalui segala-galanya, kau dah jumpa Peter Ben Parker, kau dah jumpa Gwen, kau dah jumpa ramai gila orang dalam kehidupan kau dah tahu mak ayah kau macam mana, ayah kau dinaikkan pangkat. Tapi at some point you need to sacrifice your, I don't think, aku tak tahu dia dipanggil sebagai memory ke apa, tapi sebagai your destiny. You need to give up your destiny untuk selamatkan dunia. Macam itulah. So dia akan reset balik Miles Morales jadi a person, dan dia tak digigit oleh laba-laba 42. Tapi at some point dia akan jadi Spider-Man. That's it. That's it, tu teori lah. Ataupun dalam teori yang kedua ni dia ada banyak cara lagi untuk disampaikan. Tapi teori yang pertama tu is all about multiverse saga lah. Letakkan Spider-Verse into the multiverse. So whatever my hope is, I hope mereka jalankan tugas ni dengan baik. Connect every plot hole yang MCU ada, Sony Spider-Man Universe ada, connect everything untuk menjelaskan everything. Dan that film itself, Spider-Man Beyond the Spider-Verse akan jadi super 10 over 10 lagi sekali. Which mean kat sini, kalau filem tu lagi gempak daripada Spider-Man Across the Spider-Verse, berkemungkinan filem ni akan jadi the best trilogy comic book movie all time. Undeniable. Okay, so that's it. That's it, correct plot untuk Spider-Man Across the Spider-Verse. Kalau ada benda yang korang nak aku bincangkan lagi, persoalan yang korang nak tak tahu lagi, you can leave your comment down below. Tapi overall secara puratanya, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menonton Spider-Man Across the Spider-Verse correct plot yang pertama tadi, yang semalam lah kiranya kan. Dan juga thank you juga yang join video kali ni. Okay, so that's it, correct plot Spider-Man Across the Spider-Verse. Apa teori korang tentang Spider-Man Beyond the Spider-Verse? You can leave your comment down below and aku akan reply. Right, so thank you again. We see you, aku jumpa korang semua di video yang akan datang. Right, so assalamualaikum dan bye bye semua.